Okey, Assalamualaikum. Kita nak teruskan dengan subtopik terakhir bagi polinomial, iaitu numerical solution bagi non-linear equation. Kita akan belajar dua metod, bisection method dan juga secant method. Okey, untuk video ni kita akan tengok bisection method dulu. Okey. Untuk solving non-linear equation ni, maksudnya kita nak cari root yang menyebabkan ataupun nilai x yang menyebabkan fx tu 0 lah. Okey. Bisection method dia adalah berdasarkan kepada teorem ni. Teorem ni kata if function tu adalah continuous pada interval AB dan juga FA darab dengan FB kita dapat kecil daripada kosong, dan akan adalah sekurang-kurangnya satu root pada interval A dan juga B. Okey. Root tu kita nak cari yang pertama, yang root tu yang kita nak cari dia mestilah midpoint lah. C tu midpoint. Okey, C equal to A plus B over 2. Okey. Bila dah cari C, kita cari dia punya FC. Maksudnya kita masukkan nilai C ke dalam function tu. Okey. So bila kita dapat FC equal to 0, then kita stop lah. Kita kata kita ada root pada X equal to C. Okey. Tapi tak sesenang tu lah. Okey. Seterusnya, kalau kita ada FA darab dengan FC kecil daripada 0, so kita akan ada dapatkan interval yang baru lah, which is AC. Tadi kita ada AB. Kita ada AB. Okey. Lepas tu kita cari C. Bila cari C, kita check FC tak sama dengan kosong. Kita check balik FA darab dengan FC dapat kecil daripada kosong. So kita akan buat interval baru AC. So kita setkan interval yang baru lah, which is AC. Okay, dalam sini kita akan ada root yang baru. Okay. Sama ada, ataupun kita juga boleh dapat FC darab dengan FB kecil daripada kosong. So root akan berada pada interval CB. Okay. Bila kita dapat interval yang baru ni, kita akan cari C yang baru balik. C yang baru samalah A plus B over 2. Okay, nanti tak apa, kita akan tengok dia punya proses nanti. Okay, kita akan stop bila kita dapat FCI equal to 0, ataupun FCI ni kita moduluskan dia, kita dapat kecil daripada nilai epsilon. Yang ni kita panggil epsilon. Yang ni akan diberilah, berapa-berapa akan diberi. So kita akan check lah. Bila kecil, so kita stop. Maksudnya kita punya root tu X equal to CI. Okay. Okay, macam ni. Untuk bisection ataupun untuk non-linear equation ni, nak solvekan dia, kita akan diberi fx equal to adalah dia punya equation lah, tekan lah. Okay, kita juga akan diberi AB, interval yang pertama lah. Kita juga akan diberi nilai epsilon. Okay. Kita check FA darab dengan FB dapat kecil daripada kosong. Okey, maka akan adalah at least satu interval, satu root dalam interval AB. Okey, root tu adalah midpoint. So, C lah, C equal to A plus B over 2. Okey, dah dapat C, kita pun cari FC. So kalau dapat kosong, kita stop lah.
So kita kata X equal to C. Root dia adalah C. Tapi kalau tak, kalau bukan, kita akan ada 2 lah 1 sama ada, kita kena cari FA darab dengan FC kecil daripada kosong, ataupun kita akan dapat kedua FC darab dengan FB kecil daripada kosong, sama ada 2 lah. Okay. So kalau ni kita dapat FA darab dengan FC kecil daripada kosong, maka interval yang baru, kita akan dapat interval yang baru, root tu akan berada pada interval yang baru lah, which is AC. Dia salah satu lah, sama ada sini 1 ataupun 2. Okay. So kita akan dapat new interval juga dekat sini, which is CB. Okay. So daripada interval yang baru, kita pun akan dapatkan C yang baru, which is daripada sinilah, daripada interval baru ni kita akan dapat A plus B over 2 lagi. Daripada sini juga. Okay. So kita akan repeat proses ni. Repeat the process until sehinggalah kita dapat FC equal to 0 ataupun FC modulus kita dapat kecil daripada nilai epsilon. So kita stop dan kita kata X yang kita nak cari tu, root tu adalah sama dengan CI. Okay. Dekat sini ni, if not ni, kemungkinan FA darab FC dapat kecil daripada kosong, ataupun FC darab FB kecil daripada kosong. Dia salah satu lah, sama ada 1 ataupun sama ada 2. Okay. So daripada sini kita boleh tentukan dia punya new interval. Daripada new interval kita dapatkan C balik, C yang baru. Okay. So kita repeat the process sampailah kita dapat FC equal to 0 ataupun modulus FC kecil daripada nilai epsilon yang diberi. Okay, kita tengok contoh. Kita ada dibagi X cube tolak X tolak 1 equal to kosong. Akan ada root in interval 1, 2. Okay. So saya tulislah Fx equal to X cube tolak X tolak 1. Interval dia 1, 2, epsilon yang diberi 0.005. Maksudnya kat sini 3 decimal places. Okay. Kat sini kita akan gunakan calculator lah. Okay, so kita tukar, kita fixkan kepada 3 decimal places lah, supaya senang kita nak ambil jawapan tu nanti. Okay. So yang kedua, kita pun masukkan equation ni dalam kita punya calculator. Okay, kita akan tulis Y equal to X cube tolak X tolak 1 dalam kalkulator. Macam mana ni? Kalkulator. Okay, macam ni. So dah fix kan? Okay, bila dah fix, kita pun tekan alpha, tekan Y, tekan alpha, tekan calculate. Lepas tu tekan alpha lagi, X. Lepas tu tekanlah cube ni, tolak alpha X, tolak 1. Okay. Lepas tu kita nak masukkan nilai X. Kita akan tekan calculate. Okay, alpha X cube tolak alpha X tolak 1. Calculate. Okay. So
AI yang pertama, iteration yang pertama, kita akan letak kosong lah. Iteration mesti start dengan kosong. Okay. So AI untuk iteration kosong, A dia adalah ambil daripada sini. Ini adalah A bagi iteration kosong, B bagi iteration kosong. So 1, 2. Okay. Lepas tu A1 dengan B2 ni kita akan gantikan dalam kita punya X ni lah. So kita calculate, kita masukkan nilai A dulu, equal to 1. So X equal to 1, kita akan dapat negative 1. So negative 1 lah, kita tulis kat sini. Okay. Okay, lepas tu masukkan nilai B, which is 2. Calculate, tekan 2. So dapat 5. Okay. Tadi dia punya teorem tu kata kalau FA darab dengan FB dapat negatif, kita akan ada at least satu root akan ada pada interval 1, 2 ni. Okay. So kita check. FA dapat negatif 1, FB dapat positif 5. So bila darab kita akan dapat negatif lah. So betul lah akan ada satu root berada pada interval 1, 2. Okay. So C ni adalah midpoint. C adalah midpoint, which is A plus B over 2. So 1 plus 2 bahagi 2, 1 plus 2 bahagi 2, kita akan dapat 1.5. Okay. 1.5 kita akan carilah dia punya, kita masukkan dalam kita punya equation. Okay, kat sini kita dapat 1.5. Calculate, masukkan 1.5. So kita dapat 0.875. Okay. Untuk teruskan iteration yang satu ni, kita kena tengok lah, kita nak cari interval yang baru sekarang ni. So kita check FA darab dengan FC dapat negatif ke positif? Dapat negatif kan? Okay. Lepas tu kita check balik, FC darab FB dapat positif. Okay, so interval yang baru adalah AC. Kita tengok kat sini, FA darab dengan FC dapat negatif. So interval yang baru, A maintain 1, C akan pergi kepada B. Interval baru, dia always, interval tu mestilah always sama. Interval mestilah sentiasa AB lah. Contoh kita dapat tadi AC kan. So kita state balik untuk teruskan, kita akan letak 1 maintain lah 1, C akan pergi ke B lah. Okay. So daripada sini kita cari FA. FA kita akan dapat sama lah, sebab sini 1 dapat negatif 1, so sini akan dapat sama. Okay. Kat sini untuk FB kita ambil lah FC kan, dia sama je. So kita akan dapat 0.875. Okay. Kat sini C kita kena carilah. So kita tekan calculate, kita akan buat 1 plus 1.5 tutup bracket bahagi 2. So kita akan dapat FC yang baru adalah 0.297. So C, kita nak cari C tu, kita tekan equal. Kita tekan equal, kita akan dapat 1.25. Okay, ni adalah nilai C. Okay. Lepas tu samalah, kita repeat the process. Kita check FA darab FC dapat apa? Dapat positif. FC darab FB dapat negatif. So interval yang baru adalah CB. C akan pergi kepada A, B maintain. Okay tak? Okay, nanti awak faham lah. Bila kita repeat banyak proses, awak akan faham lah. Okay, FA 1.25 kita dah cari tadi. Okay, sama dengan sini. So negatif 0.297. FC belum cari, FB ambil yang sama 0.875. Okay, C kat sini macam mana nak cari FC? Kita tekan calculate, kita masukkan bracket 1.25 plus 1.5 tutup bracket bahagi 2. So
So kita dapat Y equal to 0.225 tu FC lah, 0.225. Okay. So C, macam mana nak cari C? Tekan equal, dapatlah X tu kan. So X dia adalah 1.375. Okay. So sekarang ni kita nak check FA darab FC, FC dan juga FC darab FB. Okay. Sebab kita nak tentukan interval yang baru. Okay, so saya tengok sini FA darab dengan FC dapat negatif lah. Okay, so interval yang baru A kat sini maintain. Interval yang baru kita adalah AC. So 1.375. Okay. Kat sini sama sebab A dia sama. Kat sini ambil FC sebab daripada sini kita ambil letak sini kan. So daripada sini ambil letak sini lah, 0.225. Okay. Nak cari C ataupun nak cari, kita cari FC dulu. Kita cari FC, tekan calculate, bracket 1.25 plus 1.375 tutup bracket bahagi 2 equal, kita akan dapat Y equal to 0.052. Okay. So nak cari X tu ataupun C, tekan equal, kita dapat X tanda soal. So X lah, nilai X lah tu, ataupun nilai C lah. Okay. So 1.313. Okay. Boleh tak kita stop ni? Kita check, kita cari FC, kita cari dia punya modulus. Kita tengok 0.05 besar lagi, kita nak kecil daripada 0.005. Kita tak boleh stop, kena teruskan. Okay, so kita buat iteration keempat. Okay, yang ni nak ambil interval yang mana? Kita tengoklah, FA darab FC dapat positif, FC darab FB dapat negatif. So interval yang baru CB, so akan jadi 1.313 macam ni. Okay. Okay, lepas tu FA samalah. FA ambil daripada FC sebab C kepada A kan. So ambil kat sini 0.50. Okay. Lepas tu FC tinggal dulu, FB ambil yang sama, 0.225. Okay. Sekarang kita nak cari FC lah. Calculate, bracket 1.313 plus 1.375 tutup bracket bahagi 2. So kita dapat Y equal to 0.084. Okay. Nak cari X tu, apakah menyebabkan apakah nilai X yang menyebabkan FC equal to 0.084 ni. So tekan equal, kita akan dapat nilai X. So X dia adalah 1.344. Okay. Boleh stop ke? Tak boleh lagi, masih lagi besar nilai dia ni. Okay, so kita check lah, FA dan FC dapat negatif. Okay, so interval dia yang ni lah. Okay. Dia tak akan mungkin kita akan dapat FC darab FA, FA darab FC, FA darab FC negatif dan juga FC darab FB negatif serentak, tak mungkin. Maksudnya salah lah tu, kita akan ada kesalahan. Maksudnya kita melakukan kesalahan ada kat mana-mana. Okay. Dia tak akan mungkin macam tu, dia akan salah satu. Sama ada FA darab FC dapat negatif ataupun FC darab FB dapat negatif. Okay. So teruskan, kita akan dapat interval yang baru which is AC. A maintain, C akan pergi ke B. Okay. FA sama, FB ambil daripada FC 0.084. Okay. Lepas tu carilah FC, calculate, bracket 1.313 plus 1.344 tutup bracket bahagi 2. So
kita akan dapat y equal to 0.016. 0.016. Okay. Nak cari x dia, x tekanlah equal lagi 1.329. Check nilai dia masih lagi besar. Okay. So kita dapatkan nilai apa tu, interval yang baru AC lah, sebabnya FA darab FC dapat negatif. Okay. So iteration ke-6 1.313 C pergi ke B. Tadi. Okay. FB ambil daripada FC lah 0.016. Okay, lepas tu kita nak cari FC. Kita tekan calculate, masuk bracket, masukkan 1.313 plus 1.329, tutup bracket, bahagi 2. Kita dapat negatif 0.016. Okay. Masih lagi besar daripada 0.005. Teruskan lagi. Okay. So X dia apa? X dia adalah 1.321. Okay. Dan kita check FA darab FC dapat positif. So tak boleh lah, interval ni tak boleh. So FC darab FB dapat negatif. So interval yang baru CB 7. C pergi ke A 1.321. B maintain. So FA ambil daripada FC lah, negatif 0.016. B sama 0.016. Okay. Kat sini FC kita pun masukkanlah 1.321 plus 1.329, tutup bracket, bahagi 2. Tekan equal, kita akan dapat 0.001. Dapatkan nilai X dulu 1.325. Okay. Kita check nilai dia, dapat 0.001, which is kecil daripada epsilon yang diberilah tadi 0.005. So kita stop lah sampai sini. Stop. Sebab kita punya FC bagi iteration ke-7 modulus equal to 0.001, kecil daripada epsilon yang diberi, which is 0.005. So kita concludekan X yang kita cari, root dia adalah equal to C7, which is equal to C7 equal to inilah 1.325. Okay, macam tu. Dia tak adalah susah, cuma dia kena berhati-hati tengok, dan masa tetapkan dia punya interval tu pun kena hati-hati tengok. Okay, saya sambung sikit dia dia kena, kalau dia kata, kalau dia beri dekat sini epsilon 3 titik perpuluhan, maksudnya dekat table ni semua kena dalam, sebaiknya lah semua tu dalam bentuk 3 decimal places jugalah. Contoh macam ni, saya dah salah sikit ni. Sekejap ni. From 2 7. Okay. Kat sini 000.
sebaiknya kalau dia kata epsilon dalam bentuk 3 decimal places, semua dalam table ni mestilah dalam bentuk 3 decimal places juga. Okey, so kita sambung dengan satu lagi saya tunjuk contoh lah bagi exercise 2.6. 1A, kita ada x tolak 2 kuasa negatif x equal to kosong. X besar 0,1, x antara 0,1 epsilon sama juga 0.005. Okey, so saya setkan fx equal to x tolak 2 kuasa negatif x, ataupun nak senang nanti dalam kalkulator saya akan tulis y equal to x tolak 2 kuasa tolak x negatif x lah. Okay, so dia punya interval yang pertama, awalan dia punya ataupun interval yang asal dia bagi 0,1 lah. Okay, yang ni saya boleh tulis macam ni lah, 0,1. Okay, so A yang pertama dia adalah 0, B yang pertama adalah 1. Okay, so kita buatlah I C, susunan mesti macam ni, A, C, B, F, A, F, C, F, B. Okay, so kita start dengan iteration 0. A dia 0, B 1. F, A masukkan dalam calculator equation tu. Okay, so maksudnya kita tekanlah alpha y, alpha calculate dapatlah equal kan. Okay, alpha x tolak 2 dalam bracket negatif, lepas tu alpha x tutup bracket. Okay, so kita tekan calculate, masukkan nilai A itulah 1, sorry sini 0, masukkan x equal to 0. Kita dapat FA equal to negatif 1, y equal to negatif 1. Lepas tu kita masukkan calculate, kita masukkan x equal to 1. Kita dapat FB equal to 0.500. Okay, lepas tu kita check lah FA darab dengan FB. Yang pertama kita check FA darab dengan FB dapat negatif kan. So akan adalah root dia pada interval 0,1 ni. Okay, mungkin C, which is C itu adalah midpoint. Okay, C midpoint dia adalah C equal to A plus B over 2. Okay, so 0 plus 1 over 2 kita akan dapat 0.5. So masukkan calculate 0.5, kita akan dapat FC equal to 0.207. Okay, FC tak dapat 0, tak juga kecil daripada 0.005. So kita kena teruskan kita punya calculation ataupun iteration lah. Kat sini C equal to 0.5. Okay, untuk iteration yang 1, I equal to 1, kita nak tentukan dia punya interval. Kita check lah FA darab dengan FC. Negatif dapat positif, so interval dia bukan AC. FC darab dengan FB dapat negatif, so interval yang baru adalah CB. So 0.5 pindahkan kepada A ni, B maintain 1.000. Okay, 0.5A kita dah kira tadi dekat C kan. So daripada sini kita masukkan lah negatif 0.207. B sama. Okay, so kita cari FC. Calculate 1.5 tambah 1 tambah 0.5 bahagi 2 equal, dapat 0.155 Y dia. Okay, tekan equal dapat X. So XC dia adalah 0.750. Okay, check lah FA, kita
darabkan dengan FC dapat negatif. So interval yang baru AC. A maintain, C akan pergi ke B. Okay. FA sama FC, nanti kita cari FB, ambil dekat FC. Okay. So nak cari, calculate bracket 0.75 tambah 0.5 bahagi 2 equal, kita akan dapat negatif 0.023. Okay, dapat ni, darab lah FA darab FC ataupun FC darab FB, yang mana dapat negatif. Okay, FC darab FB dapat negatif. So interval yang baru CB. C ni apa C ni? Okay, tekan equal tadi tu, kita dapat 0.625. Okay, interval yang baru CB. So C akan pergi ke A lah. B maintain. C kita mesti akan cari nilai yang baru. AB bergantung kepada nilai FA darab FC ataupun FC darab FB lah. Okay, 0.265 kita dah kira tadi dia punya F ataupun Y dia, ambil dekat FC, kita dapat negatif 0.023. Okay, FC nanti kita akan cari FB, maintain sama 0.155. Okay, so kita tekan calculate bracket 0.75 tambah 0.625 tutup bracket bahagi 2 equal, kita akan dapat 0.067. Okay, nak dapatkan nilai C tekan equal, kita akan dapat 0.688. Okay, so kita darab lah, FA darab FC dapat negatif. Okay, so betul lah, AC kita punya new interval. A maintain, C akan pergi ke B. C always kita akan cari nilai yang baru. Always new value. FC pun sama. Okay. Okay, tadi kita dah ni. Okay, FA sama negatif, negatif 0.023. Sini pergi ke sini 0.067. Okay, tekan calculate bracket 0.688 plus 0.625 untuk bracket bahagi 2, tekan equal, kita akan dapat 0.022. Okay, nak dapatkan nilai X tu tekan equal lagi sekali, kita akan dapat X equal to 0.657. Okay, check lah FC ni, FC masih lagi besar daripada epsilon. Okay, so kita buat lagi lah iteration. Lepas tu kita check FA darab FC kecil pula negatif. So interval yang baru lah tu. So AC interval yang baru 0.625, yang ni 0.657. Okay. Okay, yang ni A sama, FA sama 0.023, FB daripada FC lah 0.022. Okay, tekan calculate bracket 0.657 plus 0.625 tutup bracket bahagi 2 equal 0.0000. Tekan lagi equal, dapat nilai X 0.641. Okay, 0.000 ni kecil daripada yang ni lah, epsilon ni. So kita stop dekat sini, stop, sebab FC equal to 0.00 kecil daripada epsilon, which is 0.005. Okay, so X kita adalah C
5, which is 0.641. So root dia adalah x equal to 0.641. Root ni yang menyebabkan kita punya function dapat 0 lah.